Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan keizinannya yang Allah Taala berikan kepada kita, maka dapatlah kita selesaikan tanggungjawab solat subuh berjamaah. Alhamdulillah, seperti mana yang kita aminkan doa imam kita tadi supaya kita istiqamah dengan salat berjamaah. Jadi alhamdulillah lah tengok kalau dekat masjid saya pun semakin hari semakin ramai jemaah. Pertama sekali subuh lah kita buat kempen subuh seperti Jumaat. Tapi ada juga yang tak datang tu tak apa, tak ada masalah pun kepada kita, sebab kita faham bahawa salat berjamaah ataupun kehadiran kita di masjid di surau ni dia berkait dengan iman. Maka dengan sebab itulah Nabi kata, kalau kamu melihat seorang yang berulang alik daripada masjid ke rumah, saksikanlah bahawa itulah orang yang beriman. Jadi kita sekadar boleh buat kempen sajalah, tapi kita jangan rasa kecewa kalau orang tak datang, sebab kita kena faham bahawa kehadiran itu dia berkait rapat dengan soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua muslimin muslimat? Nampak hari ni ceria sikit. Cuma orang kata apa, kita duduk dalam suasana ala-ala bilik seminar kat hotel kan. Dia sejuk sikit. Saya perasan sejak akhir-akhir ini, bila dah sudah tidak berapa muda ni, dia tak berapa nak boleh sejuk sangat. Dia mudah. Dia mudah begitu. Jadi saya ingat nak kena cari kain selimut lah. Jadi kalau akan datang saya kuliah selimut dengan kain tebal tu, tuan-tuan jangan terkejut lah. Jadi tajuk kuliah kita hari ini, setelah kita membincangkan tentang sujud pada pertemuan lepas, hari ini kita nak tengok satu tajuk yang kecil daripada sudut yang kecil dalam ibadat solat, iaitulah tentang tamak-ninah. Apa dia? Tamak-ninah. Apa dia tamak-ninah ni? Relax kejap, diam sejenak, jangan gopoh gapah. Itu maksudnya. Selain tamak-ninah, ada juga tempat-tempat tertentu yang dinamakan saktah. Apa dia? Saktah. Kalau kita belajar ilmu tajwid, dalam hukum tajwid itu ada saktah. Ya,
Kalau kita baca ayat-ayat tertentu, di atas tu dia ada tulis sin kecil. Itu saktah. Saktah ni maknanya kita berhenti sekejap tanpa kita menarik nafas. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq. Jadi di atas taraqi wa qila man, di atas nun mati itu ada sin kecil aja dalam mushaf Osman. Itu saktah. Kita berhenti tanpa kita bernafas ataupun tanpa kita menarik nafas. Kalau waqaf boleh kita tarik nafas macam kerbau dan apa pun okey. Nak dapat dia punya makam suara yang tinggi tu kan. Macam qori kadang-kadang kita tengok dia tarik nafas, dia lepas sikit, barulah dia ulun betul-betul. Tapi saktah berhenti sekejap tanpa tarik nafas. Macam dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Tuan-tuan minta maaf saya makan gula-gula ni, sebab tadi itulah rasa gatal-gatal tekak. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Atas nun alif tu ada tak sin? Ada tak? Mana tahu? Tiap malam kami duk baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin, baca surah Kahfi. Dah reti dah. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Kita sambung tu. Tapi ada saktah di situ. Dalam surah Kahfi pun ada juga. Kalau tak silap saya ada 4 tempat saktah dalam Quran. Surah Yasin, surah Kahfi, surah yang saya baca tadi, surah apa? Surah Mutaffifin kan. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal kan ada sin atas kan. Kalla bal rana ala, kalla bal rana ala qulubihim. Ada saktah, ada berhenti sejenak dekat situ. Dalam surah Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Atas jim alif iwaja tu ada sin kecil. Lepas itu kita berhenti sekejap tanpa menarik nafas, barulah kita sambung qayyiman. Itu kalau kita nak wasal. Rupanya dalam solat pun ada saktah. Hukumnya sunat. Ada yang kita berhenti sekejap. Ini tak ada kaitan dengan Thama'ninah lagi Kita belum masuk lagi ke Thama'ninah. Tapi ada tajuk, ada hal yang ada kaitan dengan yang kita nak lihat nanti tentang Thama'ninah. Saya sebut ini dulu supaya kita dapat bezakan. Dalam kitab fiqh dia kata saktatus salah sittun. Saktah berhenti sejenak tanpa bernafas dalam solat itu ada 6. Ada 6. Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Kita angkat takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, berhenti sah, baru kita baca doa iftitah. Jadi sebaik-baiknya kita berhenti sekejap, sebab itu sunnah. Kalau kita nak sambung boleh tak? Boleh pun. Tapi baiklah kita cari hak terbaik dalam amalan kita yang sejemput ni kan. Kita nak buat banyak, tak mampu. Hak sejemput ni kita cari yang terbaik. Allahu Akbar kabira. Itu dia tidak ada saktah di situ kan. Allahu Akbar kabira. Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang keduanya baina doa iftitah wa ta'awuz. Antara doa iftitah, bila kita selesai doa iftitah tu, la syarika lahu wa bizalika umirtu
wa ana minal muslimin. Sakta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita Syafi'i sunat baca isti'azah, baca auzubillah pada setiap rakaat. Bagi setengah-setengah mazhab, macam mazhab Maliki, sunat hanya pada rakaat pertama. Hanafi, sunat pada rakaat yang pertama, tidak dianjurkan pada rakaat-rakaat yang seterusnya. Bagi mazhab Maliki pula, makruh pada sembahyang fardu, sama ada sembahyang fardu yang sirriyah. Sirriyah ni sembahyang baca pelan-pelan, iaitu sembahyang siang, iaitu zuhur dan asar. Itu sir lah, kita baca sir. Tak pernah kita pergi sembahyang jemaah tiba-tiba amin, kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang sir, bacanya sirriyah. Ataupun sembahyang malam, sembahyang jahriyah, maghrib, isyak, subuh. Jadi ikut mazhab Maliki, dia kata tak payah baca a'udzubillah, maka hukumnya makruh. Ada Maliki sini. Ada orang Maliki mungkin ada lah. Hanafi pun banyak. Hambali pun ada. Saya kalau pergi Mekah ke Arab tadi, mas bukan Ismi Hambali, dia peluk oleh tuan-tuan. Dia ingat geng dia. Itu kita terangkan, kita Syafi'i. Okey. Ya. Okey. Hukum saktah ini dalam solat sunnah lah, menunjukkan dia punya sembahyang yang ada dia punya tertib dia. Begitu. Okey, kita masuk pada tamakninah. Dalam kitab fiqh dia kata al-arkanu allati talzamu fiha at-tama'ninatu arba'ah. Rukun-rukun yang melazimkan tamakninah. Apa dia tamakninah? Tenang sekejap. Ada 4. Ada 4 rukun ni, rukun. Kalau tinggal, rosak dah solat. Rosak solat kita. Contohnya bila kita rukun, belum lurus kita punya tulang belakang tu, disebabkan kita nak cepat, toing, sujud, rukun, toing, bangkit. Ini dalam bulan Ramadan nanti kita boleh tengoklah dalam YouTube ke, dalam TikTok ke, kan, yang jenis solat macam tu. Itu solat yang tidak diterima. Sebab apa? Tidak mencukupi kriteria solat yang sebenarnya, kerana bersalahan dengan rukun dia. Salah satu rukun yang tidak. Okey, ada 4 tempat. Pertama ar-ruku', rukun lah. Yang keduanya al-i'tidal, ketika mana kita bangun dari rukuk tu, i'tidal. Yang ketiganya sujud. Dan yang keempatnya al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Ini tempat i'tidal yang merupakan rukun, kena jaga. Jadi kita tengok bagaimana cara rukuk yang betul. Macam yang saya janji tadilah, cara nak rukuk betul ini macam hak kita duk buat pula. Hak kita duk buat sana tu betul dah. Cuma kalau ada rasa tak berapa nak betul, kita perbetulkan. Ya, kita bongkok kepala kita, jangan dongak sangat dan jangan tunduk sangat. Aisyah kata Nabi ketika mana dia rukuk, kepala dia tak macam tu dan tak macam tu. Tenang, relax, dia sama dengan tulang belakang dia. Kecuali lah kalau ada sakit apa shoulder, apa ni, frozen shoulder. Saya baru kena ni tuan-tuan. Saya kena dekat Indonesia. Tak boleh tidur malam, pegang sakit, letak sakit. Nak bangun daripada tidur lah bilik air tu meraung, menitik air mata. Sebab bila kita bangun tu, kita tekan otak kita tu, ya Allah sakitnya. Kena Ponston 3 biji.
okey sikit dah. Bukan sekali makan 3 biji, bukan sebiji, 40 minit lepas itu terasa ringan sikit, tapi masih lagi tak boleh angkat. Oi, jangan tuan-tuan. Sakit yang lain lah, lama nak sakit. Sakit jerawat ke, ketumbit ke kan. Ni sakit bau frozen shoulder ni, sakit Dia kata kalau pergi jumpa Mr. Leong pun, balik dalam seminggu tu rasa lagi. Tapi saya, tuan-tuan, malam tu saya balik rumah, sakit, tak tahu nak cerita, makan sebiji lagi, constant. Habis tu dia sakit sangat. Bila habis ubat tu, dia sakit sangat. Tiba-tiba pukul 3 pagi, saya dengar orang rumah saya bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awaknya, abang dah kena dah, dia kata. Kenapa pula? Adalah kot dalam firasat saya buat tak betul dekat Indonesia. Nak abang kata lain kali pi tu, bawalah dia sama. Jadi bila dia sebut begitu, dia kata dia sedang menarik kulit lutung. Kulit lutung tu dia tarik, dia campak pergi ke siling. Nampak kat siling tu, dalam pandangan dia lah. Saya ni tak reti tuan-tuan. Saya bukan perawat, tapi bangkit tu ikhtiar lah. Ikhtiar, lepas tu tengok dalam YouTube macam mana nak urut dia. Nak urut dia di sini dulu. Ni boleh dah turun ilmu lah. Kalau nak suruh saya ubat pun boleh, tapi kena bagi perkeras. Kambing sekok. Tarik ni, tolak ni, kita akan rasa bunyi gedeguk-gedeguk. Itu urat ataupun otot yang menghubungkan bau dengan tangan ni. 7 tu je. Lepas tu daripada belakang ni kita tarik, kita akan jumpa gedeg-gedeg. Bumper dia kan. Balun tu je. Atas, kemudian bawah. Tuan-tuan, subuh saya bangun, orang Kedah kata macam putih tahu buang. Tahu tak putih tahu buang? Putih tu macam ni lah. Tahu lepak, maknanya lega sepenuhnya. Sampailah hari ni, alhamdulillah. Tak tahulah, ikut teori orang rumah saya ni, saya adalah buat benda tak betul. Mereka memanglah duk kira hak tak betul kita je kan. Saya punya teori mungkinlah atas poster tu saya suka duduk belakang sekali. Bila nak turun saya bergayut dekat tu. Orang tua bukan dia boleh bingkai turun macam budak-budak kan. Dia hege-hege lah pegang tu. Jadi bila pegang tu mungkin otot ni dia lari ke macam mana ke. Jadi moral of the story-nya, jagalah tuan-tuan, sakit yang amat sakit. Okey. Lakukan dengan cara kita bongkok ke hadapan. Dengan kedua belah tangan ni nak letak ke mana? Letak ke mana? Lutut. Jangan letak kat paha. Jangan letak kat betis. Kenapa letak kat lutut? Itulah yang sahabat tengok Nabi ketika mana dia solat. Dan Nabi dia renggangkan sikit. Bukan maknanya pegang cengkam macam nak tarik kepala lutut tu. Relax gitu kan. Dibuka sikit jari dia. Jadi kalaulah dalam keadaan biasa, kalau tangan kita tak lebih panjang lah, macam biasa orang normal, bila kita letak dekat lutut tu, bila kita tunduk tu, dia elok-elok aja. Tak perlu pula nak cari cermin kan. Semayang sebelah cermin tengok. Kita dah belajar, kita dah masuk bengkel smart solat. Masa kita kecil-kecil dulu, kelas mengaji Quran, tu guru Haji Mat Sa'ad, lepas dia mengajar baca Quran, dia buat praktikal solat. Jadi kita dah tahu dah kadar rukuk tu. Tak payahlah kita nak cari cermin. Nak kena rukuk pula tak payahlah, sebab kaedah dia dah ada. Tama'ninah ketika rukuk. Tadi kita dah faham tak apa maksud tama'ninah? Kita sejenak, diam sejenak, berhenti sejenak, sekadar bacaan Subhanallah.
Kalau subhanallah tu cepat sangat. Subhanallah. Sekadar panjang bacaan dia, sekadar panjang lama mana Madinah tu. Ya, macam kita sebut subhanallah. Okey. Syarat-syarat sah rukuk. Pertama sekali, istilah awal tu qiyam kita, ya, sah. Bacaan Fatihah kita sah. Kalau qiyam kita pun ini, ada juga kadang-kadang saya nak tengok tu, tempat saya, kawan saya sendiri, jiran saya tak tegur pun payah. Ini yang kadang-kadang kita amat memfokuskan kepada kehusyukan hati, yang kita faham salat itu hanya masalah hati, sehingga kan kerana asyik nak jaga hati kita supaya betul-betul hadir di hadapan Allah, dia rosak yang perbuatan kita. Qiyam perbuatan, rukun tu kalau kita tak baca apa pun tak apa, sebab yang rukunnya ialah rukun perbuatan itu. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu hanya sunat apa? Sunat hay'ah, sunat yang kalau kita tertinggal pun tak payah sujud sahwi. Menunjukkan apa? Menunjukkan tuan-tuan, jangan kita kecewa kalau orang kata kalau hang semayang tak betul-betul khusyuk. Tak ada apa lah semayang tu. Ada tuan-tuan, ada yang sedang kita kecapi dalam solat kita, itu berdiri betul, mengangkat takbiratul ihram, rukuk, sujud. Jadi kita jangan kufur nikmat seolah-olah kita semayang ni sia-sia kerana 100% tak sampai hati kita kepada Allah. Malah tuan-tuan daripada rumah lagi bangkit pagi tadi, niat dalam hati tu timbul rasa nak pi semayang jemaah, rasa malu ke diri sendiri kalau tak pi semayang jemaah. Tidakkah itu dah dikira pahalanya? Dan Nabi kata dalam perjalanan kita, langkah pertama diangkat makam kedudukan kita di sisi Allah, langkah kedua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam perjalanan tu dapat pahala. Tiba-tiba semayang tak boleh apa. Janganlah begitu. Kecewalah. Terutama anak muda ni, memanglah nak khusyuk macam mana dia kata. Khusyuk, agak kata nak khusyuk, dia mari pula macam-macam teringat. Semampu yang mungkin kita usaha untuk khusyuk, tapi kita jangan kecewa bahawa dalam ibadat kita, ibadat salat kita, ada perkara-perkara yang telah kita kecapi, yang diterima oleh Allah Ta'ala, terutamanya yang kita sebut rukun fi'li, perbuatan kita, dan juga bacaan kita. Okey. Kaedah mengangkat kedua tangan ketika mana hendak bangkit dari rukuk. Kan bila kita rukuk, kita rukuk, kita bangkit ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang pertama itu rukun dalam solat. Masa kita takbiratul ihram yang pertama tadi, sama ada tangan kita ni dia punya ibu jari ni boleh macam boleh sentuh telinga. Ujung jari lebih kurang sama dengan ujung telinga. Kacau balilah kalau telinga kita telinga alien, dia naik panjang itu, tak ada pun. Tapi dalam keadaan normal biasa, Imam Nawawi kata kita punya ujung jari ni kira okey lah, hampir sama dengan ujung telinga yang atas. Dah tentu kita punya ibu jari setentang dengan ni. Ataupun kadang-kadang Nabi solat dilihat oleh sahabat sama dengan bahu dia, sama dengan bahu dia. Masa saya mengaji sekolah Arab tahun 70-an dulu, baca kitab terjemahan, tak banyak dalam
BBB ataupun kitab Melayu, melainkan kita beli kitab Indonesia. Dia kata sama dengan pundak. Bau ni pundak. Boleh belakang? Boleh. Sini pun boleh, atas sikit pun boleh. Okey. Setelah kita bangun daripada bangkit daripada rukuk, ada hadis yang mengatakan Nabi angkat tangan tadilah. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaih, sama dengan bahu, macam tu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ada juga hadis yang mengatakan setentang dengan cuping telinga, hadis riwayat Imam Muslim. Iza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uznai. Ibu jari tadi dekat dengan cuping telinga. Ujung jari kita ni hampir sama dengan ujung telinga atas kita. Okey. Kalaulah kita tengok kawan kita dia tak angkat tangan ketika bangun dari bangkit daripada rukuk, apa kita nak buat? Tak payah buat apa-apa. Jangan kata apa-apa. Tak perlu kata apa-apa, sebab dia tidak berkait dengan sah ataupun batalnya solat kita. Perbuatan angkat tangan untuk bertakbir sebelum dan rukuk tadi ketika dalam i'tidal tadi tidak termasuk dalam 13 rukun solat. Ingat lagi tak 13 rukun solat dimulakan dengan berdiri bagi yang mampu tu kan. Kemudian niat, kemudian takbiratul ihram yang pertama itu termasuk dalam rukun dan seterusnya. Jadi kita angkat takbiratul ihram selain daripada takbiratul ihram yang pertama, umpamanya dalam rukuk kita, dia tidak termasuk dalam rukun. Jadi jangan duk kata apa-apa lah, duk diam sudah. Cuma nanti bila ilmu dia mantap, oh ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa saya sebut duduk jadi sebab kita dah letih dah bergaduh. Jadi jangan lagi kita cari gaduh. Kita nak buat yang sunat, kadang-kadang kita menajiskan amalan sunat itu dengan yang haram. Kan masa muka bergaduh tu haram. Kita nak buat benda sunat saja. Jadi kita tak perlulah tegur ataupun perbetulkan kerana dia bukanlah sesuatu yang disepakati hukumnya. Kita ambil kaedah itulah supaya harmoni masyarakat kita. Okey. Macam mana pula kalau kita jadi makmum, kita tersilap rukuk? Rukuk dulu, jenis pekak badak. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca qul huwallahu ahad malam tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia dengar ad ujung tu, kufuwan ahad ni. Tapi ada ni, dia pun rukuk. Rukuk. Alamak, orang lain tak rokok, aku seorang je. Dekat masjid saya ada seorang. Ini macam tu. Kadang-kadang amin, dengar dia seorang je amin. Imam tak ada baca habis lagi Fatihah, tiba-tiba dia, dah lah suara dia kuat. Amin. Imam wala dhalim belum lagi. Ini masalah pendengaran. Tak apalah, kita maafkanlah dia. Yang penting semangat dia solat jemaah ni tak pernah miss. Masya Allah. Ni orang ni kalau mati ni saya tak tahu. Ni husnul khatimah. Walaupun telinga tak apa nak dengar kan. Jadi kalaulah kata macam tu, ya, kita rukuk
tiba-tiba rupanya kita rukuk lebih awal daripada imam. Orang lain, orang sebelah tak rukuk lagi, kita dah rukuk dah. So kita nak buat macam mana? Kita stay dengan rukuk sehingga nanti imam rukuk. Jadi imam rukuk tu dia bersama rukuk dengan kita pada waktu itu. Kita cuma, orang kata apa, mendahului satu rukun daripada imam. Satu rukun yang kita dahului imam tidak membatalkan solat. Tapi kalau 2 rukun, 3 rukun, dia boleh batalkan solat. Jadi kalau kita terrukuk awal, kita duduk rukuk itulah, tunggulah wali rukuk, lepas itu kita bangun sama-sama. Sebut dia bukan apa, sebab kemungkinan akan berlaku. Kemungkinan akan berlaku. Okey. I'tidal ni ketika mana kita bangun, bangkit dari rukuk, mana kita angkat kepala kita, bangkit dari rukuk, sambil mengangkat tangan kita lah macam biasalah. Dan kalau ada kawan kita tak angkat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Tak menyebabkan terbatalnya solat. Cuma nak dapat pahala lebih sikit, berdasarkan sunnah Nabi SAW, kita angkatlah. Dan ketika mana kita bangkit dari rukuk, apa yang kita ucapkan? Sami Allahu liman. Siapa yang akan ucapkan Sami Allahu liman hamidah? Pertama imam. Yang kedua, kalau kita sembahyang seorang-seorang, imam memanglah dia sebut Sami Allahu liman hamidah. Nabi kata, wa iza rafa'a farfa'u, jika imam bangkit dari rukuk maka kamu bangkitlah. Wa iza qala Sami Allahu liman hamidah, dan bila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kamu ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ni pun banyak versi. Ada kadang-kadang kita dengar orang sebut Rabbana walakal hamdu. Boleh. Itu bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kita dengar Rabbana lakal hamdu, tak ada wa pula dah situ, pun bersumberkan kepada hadis SAW. Malah kadang-kadang kita dengar orang sebut lagi panjang, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh, itu juga bersumberkan kepada hadis Nabi SAW. Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada wa pula, boleh. Jadi jangan kita duk berkelahi. Macam kawan saya, arwah dah, jiran saya lah, dia tukang masak tabur maji. Banyak kali dah pergi Mekah kerana jadi tukang masak. Pergi Mekah jadi duk berkelahi dengan Pakistan. Pasal apa? Mayang apa macam ni dengan doa kunut tak baca apa semua. Dia kena tingkatkan ilmu dia. Macam tuan-tuan rajin duduk dengan kuliah ni, harmoni lah. Okey. Jadi ucapan Rabbana lakal hamdu ni kita ambil di mana? Hadis Nabi SAW. Nabi kata, iza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu, hendaklah kamu sambut dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau kita makmum, kita tak perlulah sebut Sami Allahu liman hamidah, untuk kita terus Rabbana lakal hamdu. Fa innahu, Nabi kata, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah. Jika sekiranya ucapan kita tadi Rabbana walakal hamdu ataupun Rabbana lakal hamdu tadi seiring dengan ucapan malaikat. Sebab yang salat itu bukan saja kita, tapi malaikat juga sama-sama dengan kita. Kita baca amin sama-sama dengan malaikat. Harapan begitulah. Rabbana lakal hamdu pun sama-sama dengan malaikat, maka dosa kita habis. Habis.
dosa-dosa kita diampunkan. Dosa-dosa yang lalulah, saat lagi lepas sembahyang buat dosa pula, tak ada lagi lah dosa tu. Ya. Dia mohonlah Rabbana lakal hamdu kita kan. Ya. Kadang-kadang kita dengar orang sebut begini. Ya, imam kata sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cuba sebut nak dengar hamdan katsiran. Masya Allah, terbaik. Ini di antara surah terbaik, 18 bintang. Reti belakang. Cuma saya mari ini sekadar refresh baliknya. Tapi ada lagi yang belum hafal, kena hafal. Ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan. Pak ni yang lupa. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan, ujung tu fihi. Fihi hamdan mubarakan, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Balik sekali lagi. Yang belum hafal, tulis ataupun print. Sampai dekat mana? Dekat peti sejuk. Sebab apa? Peti sejuk ialah makhluk Allah yang kita tidak pernah miss untuk tengok dia setiap hari. Bagi peminat arowana, dekat aquarium pun tidak akan miss satu hari duduk depan aquarium tengok ikan arowana dia berenang. Sampai itu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Sambung terus. Rabbana walakal hamdu. Buat praktikal sikit. Ya, bila kita sujud, imam, kita rukuk, imam akan sebut. Bila kita bangun daripada rukuk tu, imam sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Kita sambut dengan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi ngajar macam tu sembahyang ni. Dah. Cuma Nabi mengiktiraf seorang sahabat ketika mana sembahyang, dalam sembahyang Nabi dengar seorang sahabat pandai-pandai pula tambah, ya, lepas disebut Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Lepas sembahyang Nabi tanya, siapa tadi ini yang baca hamdan kasiran mubarakan fi? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat hak seorang tu getak lah. Tapi sahabat ni dia tak reti menipu. Dia kata saya lah, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini berdasarkan hadis. Ya, hadis daripada Rifa'ah bin Rafi'. Kunna yawman nusalli wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala, sehingga akhir hadis itu, ya, kami pernah salat, kata Rifa'ah bin Rafi'. Setengah orang mengatakan yang sebut tu Rifa'ah lah. Setengah orang kata Sayyidina Abu Bakar. Tak kisahlah siapa yang sebut. Kami pernah salat bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika baginda bangun daripada rukuk, baginda membaca Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang daripada sahabat yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Cuba baca nak dengar. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, yang dah hafal tu praktikkan. Tak ambil masalah. Orang kata sebutan tu dia tak akan mengganggu masa solat kita. Kecuali lah yang baru nak apa ni. Hamdan apa nama lah pula ni. Yang tu peringkat awal lagi tu lah.
Tak apa, sebab ada usaha tu. Hamdan ni dia ada bengkel ngecat kereta. Kawan saya nama Hamdan. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Seminggu kita amal lancar. Nabi kata apa? Siapakah yang mengucapkan kalimah itu? Lalu sahabat tu berkata, saya ucapkan tu. Kalau orang Kedah lah. Nabi kata apa? Aku melihat lebih 30 malaikat berlumba-lumba untuk menjadi orang yang pertama yang mencatatnya, yakni mencatat pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Macam saya sebut tadi lah, kita tak larat dah nak buat banyak amalan ni. Kita buat hak sedia kita buat tu, cuma kita upgrade sikit, kita tambah sikit dengan amalan-amalan yang boleh mendapat banyak pahala. Kan? Selalu dapat 10, kita tambah ni dapat 12. Okey tu. Sebab kalau kita nak buat pula hak lain-lain tu, ya Allah, dulu masa muda-muda tu kira ni bila dah tua tak larat ni. Bila dah tua tak larat ni tuan-tuan, kita tambah nilai dengan amalan yang sedia ada. Nak bagi semangat kita tengok apa yang kita dapat daripada amalan tadi berdasarkan hadis dan kaifiat dia yang sebenarnya, cara pelaksanaan dia yang sebenarnya. Itu dia. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini, hadis tadi bila Nabi kata aku nampak dalam salat itu malaikat lebih 30 orang malaikat. Malaikat ni kita nak sebut orang apa? Malaikat dalam 30 lebih malaikat berlumba-lumba nak tulis pahala. Allah Akbar. Cuba bayangkan kita duduk di situasi itu, kita yang macam tu, malaikat pakat berlumba-lumba nak tulis pahala kita. Okey, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab yang terkenal yang menjadi rujukan kita lah, Fathul Bari, dia kata hadis ini sebagai dalil membolehkan kita menambah zikir dalam solat. Kan dalam sujud kita, terutama sujud yang terakhir, digalakkan kita baca doa. Sebab apa? Sebab kan sujud tu Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhannya semasa dia sujud. Dan Nabi tambah di ujung tu, fa'aksiru doa, banyakkan doa. Kita nak baca doa, apa hak kita duduk semayang tak ada doa-doa? Tapi bila kita ada ilmu, kita ada dalil tadi, boleh pun berdasarkan kepada dalil tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, diuraikan dalam kitab Fathul Bari, kita boleh tambah zikir, asalkan zikir yang kita tambah itu ialah yang maksur. Maksur, apa maksud maksur? Pengajarannya itu, apalagi lafaznya itu daripada wahyu, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya dalam sujud ini di antara doa popular yang diamalkan oleh para ulama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita tambah sikit. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Jangan pula duk minta husnul khatimah ni, saya lagi mati dalam sujud ni best. Ada apa kamera viral satu Malaysia, salah seorang jemaah di surau Ar-Rawdah mati ketika sujud. Sebab apa? Dalam sujud tu dia minta Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak semestinya dalam bentuk perbuatan. Kita kena ingat gitulah, ya, apa sahaja kebaikan
yang kebaikan itu berterusan. Kita mati, kebaikan itu berterusan. Dan orang ingat yang baik-baik saja tentang kita. Sebab itu saya selalu peringatkan, dalam kita punya TikTok, kita punya Facebook, tulis yang baik-baik sudah. Sebab sejurus selepas kematian kita, orang akan scroll tengok. Orang akan scroll tengok apa yang kita tulis, apa yang kita paparkan dalam Facebook kita, dalam TikTok kita. Tu dia sampai orang cakap begitu, orang malah nak cerita tapi kita faham lah. Tapi bila orang tengok yang baik-baik, orang akan mendoakan kita, moga-moga husnul khatimah, dia meninggalkan kenangan yang indah-indah, yang baik-baik, tulisan-tulisan yang baik-baik, dia forward message yang baik-baik, selain daripada bagaimana nak buat dalca yang sedap. Ini selalunya muslimat lah, cara membuat dalca yang sedap, ya. Di forward lah message yang baik, ya. Tapi lebih baik kita forward message cara video, cara buat dalca yang baik, daripada kita duk nista maki hamun orang tu orang ni, kan? Okey, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Bacalah sekurang-kurangnya 3 doa ni. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku taubat nasuha sebelum mati. Ya? Dan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau tak ingatnya ni, bacalah. Jangan baca doa tangkap pulang sudah. Doa tolak hujan, dia tak ada kaitan dengan soal akhirat kita. Dalam bahasa Arab, dan doa tu doa yang maksur. Maksur sekurang-kurangnya dari sudut makna. Memanglah kita diminta untuk seboleh mungkin, mintalah supaya husnul khatimah, mintalah kepada Allah Ta'ala supaya sempat bertaubat sebelum mati. Ada persoalan ada persoalan bila Ibnu Hajar mengatakan, dia kata jawazu ihdasi zikrin fi salati ghairi ma'thur idza kana ghaira makhalifin lil ma'thur. Boleh kita tambah zikir, kita membuat zikir tambahan dalam solat selagi tidak bertentangan dengan ma'thur, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. So bagaimana kalau dalam tahiyat kita itu kita sebut Sayyidina? Kan biasa Sayyidina kita sebut di luar solat, dalam solat kita tak sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Maksur dah perkataan Sayyidina itu. Ini bukan saya kata, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani kata maksur, sebab Nabi sendiri pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku ini sayyid. Bila Nabi sayyid, maknanya kita tiap dia dengan sayyid kami dah. Sayyid kami dalam bahasa Arab Sayyidina. Jadi kata Ibnu Hajar, dia kata boleh tak sanduk terlain. Kalau tak nak sebut pun tak apa. Tapi kalau kita sebut, orang tanya hang ikut siapa? Kita ikut huraian daripada tok guru kami, umpamanya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dia kata kalau tambah Sayyidina Muhammad bukan sahaja mubah, bukan saja harus, dia kata malah mustahab. Apa maksud mustahab? Dianjurkan atas dasar adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak sebut, kalau tak nak sebut pun tak payah. Jangan kita nerakakan orang kerana syurga tu sempit, biar kita celuh masuk neraka, celuh masuk syurga. Jadi kita kena perosokkan orang dalam neraka dulu, baru kita boleh masuk syurga.
Ini kadang-kadang ini tabiat sarjana zaman moden lah. Dia kena timbulkan, kena lontarkan ke tengah-tengah masyarakat yang boleh menimbulkan keresahan. Baru nampak dia punya darjah kesarjanaan ni. Ini penyakit umat akhir zaman. Ya, kita ni kalau boleh kita harmoni. Semua nak buat baiklah ke, dan semua kami mengaji, kamu pun mengaji. Sekian, terima kasih. Kalau banyak sangat pertikaian, kami mengaji, ya kamu mengaji, kami tahu kamu mengaji dalam TikTok, kami tahu kami mengaji juga dalam kuliah subuh. Sekian, terima kasih. Jadi tak timbul lah huru-hara dia kan. Jadi harmoni masyarakat kita masing-masing berlumba untuk buat kebaikan. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, sikit je lagi sebab saya nak memberi keizinan untuk tuan-tuan solat isyraq, ya. Di mana posisi tangan saat kita i'tidal? Kita bangun daripada sujud, kita bangkit dari rukuk, ya. Allah, tangan kita ni duduk sini ke? Duduk sini ke? Duduk perhati tengok masyarakat kita di Nusantara ni tangan dia lepas begitu. Okey tak? Terbaik. Kadang-kadang nampak juga sebahagian kawan kita macam tak pernah semayang dia buat gitu. Terbaik. Dua-dua bersandarkan kepada dalil. Yang kata sedekap ni peluk tubuh ni, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bukan calang-calang orang tau. Bukan calang-calang orang. Ini bukan pendapat ustaz kita jemput main kuliah ni. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat yang kita kena hormati. Jadi tu kita kata Ibn Hajar, Al-Asqalani kata maaf, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pun kata tidak ada dalil yang tegas yang membicarakan masalah ni setelah rukuk tadi, sehingga Imam Ahmad mengatakan arju alla yudhiqa zalika, aku harap janganlah hampa bertojah-tojah, jangan terlalu mempermasalahkan hal ini. Yang nak sedekah, nak peluk tubuh lepas yang tidak lebih bangun boleh sujud tu, silakan. Yang tak mau pun, macam masyarakat kita biasa dia macam biasalah, dia tak angkat tangan tu, silakan, tak ada masalah. Jangan pula saya lagi hang ni mayang jenis apa dia, orang tak pernah duk angkat peluk tubuh gitu, macam nak qiyam pula. Tapi hari ini kita dah jumpa sumbernya, tak ada masalah. Itu bersumberkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi kalau kita biarkan lurus disebut irsal. Okey, tak ada masalah. Macam selalu yang kita buat macam tu lah. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini dulu. Marilah kita sama-sama solat sunat isyraq, ya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.